Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para audiens semua, khususnya guru-guru serta murid-murid SK Senipung. Ya, apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Baik, harap semua dah bersedia, dah ada dalam mood ya, sebab kita akan kembali ke sekolah lagi 2 hari ya, 15 hari bulan 7 kita akan kembali ke sekolah dan cikgu pasti murid-murid tak sabar untuk kembali ke sekolah untuk untuk menyambung apa yang telah tertinggal selama 4 bulan kita bercuti. Dan lagi 2 hari ni ialah hari di mana kita akan kembali semula menyambung apa yang telah tertinggal. Cikgu akan sambung silibus, manakala murid pula akan sambung membuat latihan, menyambung apa yang telah tertinggal. Ya, baik. Jadinya untuk hari ini dalam playlist Cekal BMX6 ini ialah sesi refleksi untuk tema yang ke-8 iaitu Damainya Bumiku. Okay, walaupun kita dah pada 2 hari lagi kita akan naik sekolah, sesi refleksi sebegini kita akan teruskan supaya kita dapat berkongsi, bukan saja berkongsi dengan murid-murid semua, tetapi berkongsi dengan guru-guru macam mana, apakah idea yang saya boleh sumbangkan, apakah idea yang cikgu-cikgu semua boleh ubah suai supaya ia sesuai untuk sesi pengajaran dan pembelajaran cikgu yang seterusnya. Selain itu juga aktiviti ini merupakan kesinambungan. Sebelum ni kita tak buat. Sebelum ni saya hanya merakam video pengajaran saja, tapi kali ini saya akan teruskan supaya ia menjadi tradisi dan kesinambungan dan menjadi satu evidence terhadap bahan pengajaran kita, sesi pengajaran kita ya. Baik, untuk tanpa buang masa kita mulakan sesi kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Kita teruskan sesi refleksi kita dengan kita lihat dulu ini slide kita. Baik, ini adalah slide utama kita, PDPC Cekal BMX6, tema Damainya Bumiku, sesi refleksi disediakan oleh saya. Baik, seterusnya kita recap balik aktiviti dan juga objektif pengajaran serta SP-nya. Baik, kita pada tema ini ada 4 objektif yang perlu dicapai, merangkumi SP 2.32 iaitu mereka akan baca petikan dan menjelas dengan jelas dan lancar mengikut perenggan. Seterusnya menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan merangkumi SP 3.33. Seterusnya menyatakan bahan yang boleh dijadikan sebagai baca dan menyatakan sebabnya 2.62. Dan yang terakhir mereka kena menulis ulasan lengkap berdasarkan rangka ulasan yang dibincangkan merangkumi SP 3.91. Seperti mana yang saya dah nyatakan pada SP yang terakhir ni, yang menulis ulasan ni, saya tidak mengambil kehadiran murid ya. Tidak mengambil kehadiran murid dalam live chat tersebut, tetapi kalau datang tu adalah satu effort. Tetapi apa yang saya taksir adalah hasil penulisan mereka selepas mereka menghantar borang Google Form berisi jawapan ulasan berisi ulasan kepada saya, baru kita akan mentafsir mereka. Baik, kita lihat dahulu ini aktiviti penerangan. Aktiviti pilihan di mana mereka kena menonton video penerangan dalam halaman YouTube. Baik, seterusnya kita lihat aktiviti yang pertama, murid akan membaca petikan secara keseluruhan. Seterusnya murid akan pilih satu petikan, satu perenggan dan rekod video pembacaan masing-masing. Video tersebut perlu dirakam dan dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp. Dan jika murid-murid ini ada buku teks, boleh rujuk ke surat 132, dan jika tak ada buku teks boleh rujuk dalam halaman Wakelet yang telah disediakan ya. Jadinya untuk sesi ini kita akan menonton dulu keseluruhan bacaan mereka, bacaan murid-murid ni, baru saya akan membuat conclusion, membuat kesimpulan terhadap pembacaan mereka. Baik, pembacaan ni kita akan lihat dari aspek bacaan mereka, lepas tu kelancaran dan juga macam mana tona suara mereka ya. Baik, kita nak lihat video mereka dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk bijak nenekku. Izuni duduk bersimpu di dangau neneknya Nun di hujung sawah padi yang menguning. Pandangan Izuni tertumpu pada neneknya yang sedang membuka balutan daun pisang berisi beberapa ketul ubi kayu dan sedikit kelapa parut. Nenek guna daun pisang. Mengapa? Tanya Izuni sambil membetulkan kakinya yang terkena bukul buluh yang dijadikan lantai di dangau itu. Izuni, daun pisang bagus untuk dijadikan pembalut makanan. Aroma daun pisang akan menyerap pada makanan. Oleh itu, baunya akan menjadi wangi. Selain itu, mengikut petunjuk orang-orang tua, daun pisang dapat merawat luka dan mencantikkan kulit. Jelas nenek Izuni sambil tersenyum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, itu adalah murid yang pertama membaca petikan tersebut. Jadi kita nak lihat tadi ialah Iyad, seterusnya kita nak lihat murid yang kedua, ni Hafizi. Izuni duduk bersiput di dangau neneknya. Nun di hujung sawah padi yang mengunjung pandangan Izuni tertumpu kepada neneknya yang sedang membuka balutan daun pisang berisi beberapa ketul ubi, kayu dan sedikit kelapa parut. Nenek guna daun pisang. Mengapa? Tanya Izuni sambil membentulkan kakinya yang terkena buku buluh yang dijadikan lantai di dangau itu. Daun pisang akan menyerap pada makanan. Oleh itu, baunya akan menjadi wangi. Selain itu, mengikut petua orang tua-tua, daun pisang dapat merawat luka dan mencantikkan kulit. Tidak nenek Uzuni sambil tersenyum. Sekian, terima kasih. Okey, baik, itu murid yang kedua. Seterusnya kita nak terus kepada murid yang ketiga, ni Syafril. Baik, kita tengok dulu. Kena buka sebab dia buat video. Apakah nenek tidak menggunakan beg plastik dan polistrina untuk mengisi ubi rebus ini? Tanya Izuni. Air muka nenek berubah daripada ceria lalu mencuka. Kedengaran helaan nafas nenek yang panjang. Izuni, plastik dan polistrina musuh nenek kerana bahan itu tidak baik untuk kesihatan. Baik, ini murid yang ketiga, Syafril yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan tentang tajuk bijak nenekku. Izuni duduk bersimpuh di dangau neneknya Nun di hujung sawah padi yang menguning. Pandangan Izuni tertumpu kepada neneknya yang sedang membuka balutan daun pisang berisi beberapa ketul ubi kayu dan sedikit kelapa parut. Itu saja. Sekian, terima kasih. Okey, baik, itu murid yang keempat dan seterusnya murid yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan tentang bijak nenekku. Nenek guna daun pisang. Mengapa? Tanya Izuni sambil membetulkan kakinya yang terkena buku bulu yang dijadikan lantai di dangau itu. Izuni, daun pisang bagus untuk dijadikan pembalut makanan. Aroma daun pisang akan menyerap pada makanan. Oleh itu, baunya akan menjadi wangi. Selain itu, mengikut petua orang-orang tua, daun pisang dapat merawat luka dan mencantikkan kulit. Jelas nenek Izuni sambil tersenyum. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid yang telah merakam video. Spend masa untuk rakam video dan juga membaca petikan untuk melengkapkan tugasan yang pertama ini. Baik, tadi kita dah tengok 5 orang murid yang membaca petikan tadi. Baik, apa yang saya boleh simpulkan dalam aktiviti yang pertama tadi, kita dapat lihat ada murid yang tersalah baca, bukan salah baca. Maksudnya dia macam dia tak ada pre-reading, pra membaca. Sebab kalau kita lihat kat situ ada murid yang terlalu laju, tak ada jeda, langgar noktah. Okey, seterusnya. Lepas tu mereka juga ada perkataan yang salah sebut, salah sebut macam helaan, bukan helaan ya, helaan. Okey, jadinya kat situ ada juga murid yang
bukan mengeja, cuma terlambat, tapi kita faham kenapa dia lambat. Kalau kita dapat lihat tadi, murid tadi ada yang dia slow, okay, dia terni sebab dia menggunakan telefon, jadinya ada halangan di situ sebab telefon ni kadang kan dia akan tertutup, jadinya dia kena buka balik, dia kena main size supaya dapat membaca petikan tersebut. Jadi untuk keseluruhannya dari aspek ketiga-tiga perkara tu, murid-murid ni boleh membaca dengan jelas dan lancar. Okay, mengeja tu tak ada sebenarnya. Cuma dari intonasi suara ada mereka tak membuat intonasi suara bercerita, lebih kepada membaca mekanis saja, baca straight saja, tak ada macam apa buat bercerita seperti murid yang pertama tadi. Seperti Iyad tadi kita dapat lihat dia membaca tu seolah-olah dia bercerita. Itu yang kita nak tengok sebenarnya. Walau bagaimanapun tahniah kepada semua, dan cadangan tambah baik untuk aktiviti ini, bukan aktiviti ini, cadangan untuk murid-murid ialah mereka kena baca dulu. Okay, baca dulu bacaan, mungkin dalam 2-3 kali pembacaan, lepas tu minta ibu bapa untuk dengar ke, ataupun kalau mereka dah yakin, dah lancar, mereka boleh terus buat recording, boleh buat rakaman video tersebut, supaya nanti kalau kita tengok hasilnya akan lebih menarik, ya. Baik, itu untuk tugasan 1, tahniah kepada murid-murid. Kita teruskan kepada aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua, mereka kena membaca petikan pada muka surat 136. Ya. Seterusnya, mereka akan menjawab soalan pemahaman dalam kuisis. Kita ubah sikit, kita ubah environment. Selalunya kita akan jawab dalam Google Form, tetapi kali ini dah 2 kali kita jalankan melalui kuisis. Ya. Baik, kita nak lihat. Kita nak lihat hasil kerja mereka. Baik, kita lihat dekat sini. Okey, ada. Okey, baik. Kalau kita lihat dekat sini ada 4 orang saja yang terlibat. Okey, Iyad, Syafril, Afiq dengan Amirullah. Baik, kita lihat kat sini. Ini markah dia paling rendah. Dia dapat 2 betul daripada 8. Okey, ini 5 betul. Ni ada 6 yang betul, ini 8/8 yang betul. Okey, jadinya kita nak lihat. Okey, ini adalah soalannya. Baik, okey, ini soalannya. Baik, saya nak tunjuk pada rakan-rakan guru semua. Okey. Baik, saya paparkan berkelet tentang tajuk ini. Okey, tajuk 8. Okey, kalau rakan-rakan guru semua nak melawat ataupun hendak mendapatkan bahan, boleh pergi ke Kabuki Teacher, boleh tengok berkelet, pergi ke Kabuki Teacher. So kat sini saya sudah sediakan bahan-bahan. So cikgu-cikgu semua boleh guna, ataupun nak ubah suai pun tak ada masalah, ya. Baik, ini adalah petikannya. Petikannya bertajuk Bas Mesra Alam. Okay, di sini dia menceritakan tentang inovasi, ya, inovasi bas elektrik yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia, di mana penggunaan dia mengurangkan penggunaan minyak dan petrol dan diesel. Selain itu dia juga mempunyai banyak kelebihan. Di samping itu pada akhirnya, walaupun dia mahal, tetapi dia memberi impact kepada kehidupan kita dari aspek penjimatan kos, lepas tu sustainable of our environment. Maafkan saya cikgu bahasa Melayu, tapi lebih mudah untuk interact dalam bahasa Inggeris, tapi tak ada masalah, maafkan saya. Baik, tapi apa-apa pun kita nak lihat dekat sini. Okey, apakah yang dicipta oleh sebuah syarikat kenderaan tempatan? Baik, jawapan yang tepat adalah bas elektrik. Boleh dilihat dalam petikan tersebut apa yang dicipta. Seterusnya, bas ini tidak mengeluarkan gas. Gas apa yang tidak dikeluarkan boleh rujuk dalam petikan ini. Okey, dalam petikan ini ada menyatakan.
Okey, gas yang tidak dikeluarkan adalah karbon monoksida. Seterusnya, penggunaan bas elektrik ini dapat menjimatkan. Apakah yang dapat dijimatkan? Dia ada dua perkara. Yang pertama adalah kos penyelenggaraan dan kos bahan api. Okey, seterusnya penggunaan bas elektrik ini dapat menjimatkan. Ini soalan berulang, ya. Jadinya mudahlah untuk murid-murid. Ada dua soalan berulang, saya tak pasti kenapa dia berulang. Okay, bas ini mampu membawa seramai, yang paling tepat adalah 35 orang. Baik, seterusnya kita lihat apakah kelebihan menggunakan bas elektrik ini di Malaysia. Baik, kita lihat untuk menjawab soalan ini adalah soalan 2 markah sebab kalau kita lihat kat sini, dia soalan berbentuk respon terbuka, jadinya dia memerlukan jawapan lengkap. Jadinya berdasarkan pada soalan ini, dua markah. Jadinya saya selalu ingatkan anak murid, kalau nak menjawab soalan ini, okey, pangkah ini, maksudnya padam yang ini, apakah ni kita padam? Lepas tu salin semula kelebihan menggunakan bas elektrik di Malaysia, apa dia? Okey, baik, contohnya di sini kelebihan ayat yang sama, tambahkan saja ayat kata hubung, lepas tu apakah jawapannya? Kat sini kelebihan menggunakan bas elektrik di Malaysia ialah kita dapat mengurangkan pencemaran alam. Baik, kita dah cek semua. Okey, M huruf besar sebab dia kata nama khas. Terusnya pada akhir petikan, akhir jawapan mesti ada tanda noktah. Jadi tak ada tanda noktah. Dan walau bagaimanapun saya suka ingatkan ini bergantung kepada pemeriksa untuk menentukan berapa markah yang diberi. Kalau kita lihat kat sini isi ada, dia layak untuk dapat 2 markah. Tetapi adakah perkara ini akan menyebabkan murid ini jatuh markah kalau ada nokta ini. Jadinya pada rakan guru yang menonton sesi refleksi ini boleh berkongsi maklumat. Jika ada maklumat yang cikgu-cikgu nak kongsi tentang hal ini, boleh tuliskan pendapat dekat bahagian komen, ya. Baik, seterusnya pada pendapat kamu, adakah kita perlu menggunakan kenderaan elektrik di Malaysia? Mengapa? Jadi kat sini kita dapat lihat ada 3 perkara yang ditanyakan pada murid ini. Okey, yang pertama pada pendapat kamu, okay, adakah kita perlu menggunakan kenderaan di Malaysia, kenderaan elektrik di Malaysia? Adakah kita perlu? Ini adalah soalan yang kedua. Dan yang ketiga, mengapa? Berikan respon, berikan sebab dia. Jadi untuk soalan ini, dia akan memberi markah, 3 markah jika dapat menjawab semua soalan ini. Baik, kita dapat lihat kat sini pada pendapat saya menjawab yang pertama, kita perlu, ya, adakah kita perlu? Jadi kat sini kita perlu menggunakan kenderaan elektrik di negara kita. Baik, ini dah mendapat 2 markah, dah diisi untuk soalan yang kedua. Baik, kita lihat kepada mengapa, respon dia, supaya kita dapat mengekalkan flora dan fauna dan memudahkan pengangkutan kita. Jadi kat sini kita dapat lihat ada respon, ada isi mengekalkan flora dan fauna dan mudahkan pengangkutan kita. Jadinya ada semua, okey, menjawab semua soalan yang ada dalam ni. Seterusnya ada tanda noktah dan murid ini layak untuk mendapat 3 markah. Baik, ini untuk murid yang pertama. Kita lihat yang kedua pula. Okey, baik. Kalau kita lihat yang kedua ni, apa yang salah adalah dari aspek soalan aneka pilihan. Okey, tak apa. Jadinya kita lihat aneka pilihan ni sebenarnya kita tak dapat nak bincang sangat sebab soalan aneka pilihan ni dah ada dalam petikan. Mereka kena baca betul-betul. Lepas tu mereka kena jawab. Okey. Fakta dah ada. Jadinya kalau kita nak cuba tolong pun tak mampu nak buat apa-apa. Okey, jadinya kita lihat pada soalan respon terbuka. Okey, kelebihan menggunakan ni. Okey, kita lihat kat sini pencemaran udara bas elektrik sangat kurang, oleh itu pencemaran udara Malaysia dapat dikurangkan. Okey, maksudnya kat sini ada isi, maksudnya kat sini kita nampak ada isi di sini walaupun dia tidak mengikut ayat yang penuh, tapi ada isi. Kalau ikut kat sini dia dapat 1 markah je sebab dia tak jawab ayat penuh. Okey, tapi kalau kita lihat kat sini ada isi. Kerana apa? Dia kata kat sini pencemaran udara dari, ada perkataan tertinggal, sepatutnya tulis daripada bas elektrik sangat kurang. Oleh itu, pencemaran udara di Malaysia dapat dikurangkan. Maksudnya kat sini pengeluaran, consumption, smoke consumption, maafkan saya, pengeluaran gas atau pengeluaran asap daripada bas itu sangat kurang. Okey, jadi
pencemaran udara di Malaysia dapat dikurangkan. Itu yang hendak disampaikan, maksud yang hendak disampaikan oleh murid ini. Ada isi tapi macam biasa ayat penuh tak ada. Jadinya murid ini boleh dapat markah sebab ada isi, mereka dapat 1 markah ya. Okey, baik, seterusnya, pada pendapat kamu, adakah kita perlu menggunakan kenderaan elektrik di negara kita? Mengapa? Baik, 3 soalan kita dapat lihat. Pada pendapat saya, kita perlu menggunakan kenderaan elektrik di negara kita supaya negara kita dapat menjimatkan kos bahan bakar. Okey, kos bahan bakar. Okey, sepatutnya negara ni tak perlu isi kot sebab negara ni bukan negara menyediakan bahan bakar minyak tapi kita yang keluar kos. Jadinya boleh gugur ini negara kita, so kita dapat menjimatkan kos bahan bakar. Okey, kalau kita lihat kat sini ada perkataan yang tak sepatutnya ada, boleh gugur tapi menjawab dan ada isi. Kalau pada hemat saya, murid ini layak untuk mendapat 3 markah ya. Baik, ini untuk murid yang kedua. Kita tengok murid ni. Murid ni ada 2 kali percubaan. Okey, mungkin percubaan pertama dapat 3. Baik. Kita tengok pada soalan respon terbuka. Kelebihan dia. Okey, untuk murid ini, kelebihan mengguna ialah dapat menjimatkan kos bahan api. Bagus. Ini soalan, ini jawapan yang baik. Okey, cuma tak ada juga noktah. Walau bagaimanapun layak untuk dapat 2 markah. Okey, pada pendapat saya, perlu atau tidak perlu, tapi murid ini hanya dapat ya kerana dapat menjimatkan kos bahan api. Baik, dia tiru je yang atas, ada isi tetapi kita jawab perlu tapi dia jawab ya. Jadinya boleh gugur 2 markah. Walau bagaimanapun kalau ikut struktur dia ada isi. Cuma inilah yang kita perlu ni dia tak jawab. Dia jawab cuma dia pakai perkataan ya. Jadinya kalau ikut kita dia tak ikut arahan. Kalau ikut kita dia tak ikut arahan. Walau bagaimanapun isi ada, tahniah pada murid ni. Baik, seterusnya kita lihat yang terakhir. Okey, murid ni, okey, MCQ aneka pilihan semua salah. Saya pasti dia salah ni sebab kereta api laju, tidak. Bukan karbon dioksida daripada manusia, karbon monoksida yang daripada ni kenderaan CO. Okey, baik. Alright, 36 tidak 35. Jadinya murid ni dia bukan tidak membaca, dia membaca cuma dia tidak mungkin tidak semak sebab ini adalah quizzes kan. Jadinya dia mungkin dia tak tahu macam mana cara nak repeat semula. Walau bagaimanapun kita nak lihat pada soalan aneka pilihan, soalan respon terbuka. Apakah kelebihan menggunakan bas elektrik di Malaysia? Okey, ialah senang untuk mengambil dan menghantar pemandu ke destinasi mereka. Okey, bukan pemandu tetapi penumpang. Okey, baik, kalau kita lihat kat sini, jawapan murid ini sebenarnya isi tak ada dia okey, mengambil dan menghantar ni betul, tak masalah. Walau bagaimanapun soalan ni merujuk dalam petikan. Petikan ada beritahu apakah kelebihannya. Jadinya murid ini dia tidak menjawab soalan, jadinya dia dapat kosong. Okey, kosong markah. Baik, pada pendapat kamu, adakah kita perlu kenderaan elektrik? Kenapa? Okey, baik, pada pendapat saya kita perlu menggunakan kerana senang untuk pergi ke destinasi kita. Baik, untuk ni kita dapat lihat dia memberi respon juga, tetapi responnya lebih umum, tidak berkaitan dengan tajuk kita. Jadinya murid ini dapat tapi dia dapat jawab soalan yang ni, dan ini dia berdapat 2 markah ya. Okey, walau bagaimanapun keseluruhannya murid-murid ni dapat menjawab tetapi ada ketirisan di situ. Baik, secara keseluruhannya murid-murid ni yang telah jawab soalan ni, tahniah saya cikgu ucapkan kepada mereka kerana berjaya melengkapkan tugasan tersebut. Walau bagaimanapun ada tambah baik yang perlu dilaksanakan pada masa akan datang. Cikgu pasti bila menjawab soalan tu sebenarnya ada yang merujuk, ada yang tidak merujuk. Jadinya kat situ cadangannya kena baca dulu.
ataupun kena sediakan, kalau pakai phone kena sediakan phone, baca balik dan juga baru jawab soalan tersebut. Kena baca betul-betul, sebab apa yang cikgu dapat lihat di sini ialah mereka ni dia tahu soalannya, dia tahu jawapannya kat mana, tapi mungkin ada dari aspek teknikal mungkin tersalah tekan. Okey, itu satu. Yang kedua, murid ini mungkin dia baca sekali, lepas tu baru dia jawab. Mungkin hari ni dia baca, dia jawab mungkin 2 hari kemudian tanpa membuat rujukan. Jadinya ada keterisan maklumat yang mereka dah baca dan menyebabkan mereka salah jawab. Okey, kalau kita dapat lihat. Okay. Tapi walau bagaimanapun, untuk respon terbuka, itu yang dapat menyelamatkan mereka. Sebab kalau kita dapat lihat situ, mereka menjawab soalan yang 1, 2 tu jawab, cuma respon tu lah yang berbeza antara satu sama lain. Macam tadi ada murid yang tidak menjawab mengikut tema kita, jadinya akan berlakulah gugur markah sebab dia menjawab tu terlalu umum. Okay. Jadinya pastikan untuk next, untuk yang seterusnya, bila menjawab tu fakta, mengikut fakta berdasarkan pada topik yang kita dah pelajari, ya. Baik, seterusnya kita nak lihat kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga ni murid-murid kena memberi cadangan bahan, okey, untuk dijadikan sebagai baja. Okey, seterusnya menyatakan sebab pilih bahan tersebut. Tuliskan cadangan di bahagian Padlet. Maksudnya murid beritahu bahan yang mereka nak guna. Okey, bahan nak digunakan untuk jadikan baja. Kenapa pilih bahan tersebut? Okey, cadangan tu kena tulis dekat aplikasi Padlet, ya. Baik, kita nak lihat apakah respon mereka. Saya dah tengok ada yang logik. Bila saya bincang dengan beberapa orang guru pun, mereka kata, benda ni pernah saya buat. Jadinya satu perkongsian baik, dan kita lihat mungkin idea murid kita ni boleh dijadikan sebagai idea untuk cikgu-cikgu semua. Baik, ini kita lihat untuk tugasan yang ketiga. Mereka kena cari bahan, cadangkan bahan untuk jadi baja, nyatakan sebab. Okey, kita lihat kat sini. Ni murid yang pertama, Iyad. Okey, dia kata baja organik, baja organik, baja 10 jadi. Okey, digunakan untuk mengalami proses perebutan menghasilkan nutrien yang penting. Okey, kenapa dia pakai? Contoh dia bagi contoh pupuk kandang, sluri kompos, cacing, gambut, rumpai laut, kumbahan dan guana. Guana ni taik, taik kelawar. Boleh tengok dekat ni Gua Niah kat saya. Banyak ada aktiviti pengambilan guana ni. Okey, seterusnya galian seperti fosfat, lombok. Okey, dia beritahu ni apa contoh-contoh dia. Alright, terdapat contoh bahan organik. Okey ni, alright. Okey, jadinya dia pilih bahan ini. Walau bagaimanapun dia menyatakan ni, okey, kenapa dia gunakan dan bagi contoh, ini bagus contoh dia. Alright, baik, seterusnya ini untuk tadi untuk Iyad. Seterusnya kita lihat ini Hani Hafizi. Okey, tanah gambut dihasilkan proses penguraian secara semula jadi. Okey, kenapa pilih? Sebab ia mengalami proses penguraian semula jadi. Organisma, dia ada organisma, okey, dan sebagainya diurai oleh bakteria dan tanah dalam tempoh tertentu. Okey, maksudnya dia lebih cepat untuk diurai sebab ada organisma dalam tu. Baik, untuk ni murid yang kedua, Hafizi. Seterusnya kita lihat untuk murid yang ketiga, Amirullah. Dia kata pilihan baja saya pilih tahi lembu. Tahi lembu sangat terbaik untuk diproses. Tahi lembu sangat bagus dan berkualiti tinggi. Tahi lembu. Alright, itu lebih kepada nyah tinja. Baik, ni pula baja tahi ayam. Tahi ayam kenapa pula? Sebab terkompos sedia untuk diambil, ada unsur baja oleh tanaman, mampu mempertahankan tahap kelembapan di sekitar akar tanaman, menjaga lapisan atas tanah daripada terlalu panas. Okey, jadinya tahi ayam letak atas tanah, dia dapat mengekalkan kelembapan tanah. Okey. Seterusnya kompos, okey, dia kena kompos lah. Sebab kenapa? Kalau kita ambil
secara mentah, okey, letak, saya pasti baunya kuat. Sebenarnya nyah tinja ni yang saya tahu kalau kita ambil secara raw, mentah terus, okey, dia akan menyebabkan pencemaran bau. Okey, walau bagaimanapun, macam saya ada pengalaman pergi ke kandang kambing. Okey, kandang kambing tu memang dia dudukkan macam kat reban tu. So nyah tinjanya akan turun ke bawah dan nyah tinja tu akan masuk dalam satu longkang. Longkang itu akan masuk ke dalam satu kolong. Di dalam kolong itulah mereka akan laksanakan proses penguapan. Maksudnya dia nak buang bau, dia panaskan, dan nanti bila keluar, bila saya tengok masa tu, dalam tu dah tak ada apa-apa dah tak ada bau dan dia jadi macam habuk-habuk biasa saja. Okey, itulah prosesnya. Seterusnya yang terakhir ni agak unik. Walau bagaimanapun saya dah tanya kawan-kawan, dia kata pernah buat dan benda ni sebenarnya logik. Air basuhan beras. Air basuhan beras. Air basuhan beras selamat untuk digunakan sebagai bahan siraman dan juga boleh dijadikan sebagai baja untuk pokok dan juga tanaman seperti sayuran. Ia selamat, mudah dan juga menjimatkan. Yes, saya sokong yang ni sebab air basuhan beras ini ada idea. Dan selalunya kita masak, so air kan kita akan masuk kat dalam, kita akan biarkan masuk dekat ni kan, dekat dalam sinki. So jadinya air basuhan tu, okey, kita basuh beras tu kan dia ada yang putih-putih tu, boleh ambil, lepas tu kita siram dia daripada kita biarkan dia terbuang. Okey, saya menjadikan air basuhan boleh dijadikan sebagai baja organik. Okey, baik, ini cadangan yang luar daripada ni, new norm. Seperti mana yang kita selalu sebut new norm. Okey, inilah maksud new norm, luar biasa, menggunakan apa saja. Okey, macam saya sendiri, saya menggunakan saya ada ni organic dustbin. Bukan organic dustbin sebenarnya saya letak di tanah kat dalam tu. So nanti macam makanan yang saya dah makan, so ada sisa-sisa tu saya akan ambil, saya kumpulkan dahulu dan kemudian kita akan masukkan dalam tanah tu, kita tanam dia. Okey, kita tanam dan biarkan ada proses penguraian di situ. Okey, di situ kita dapat lihat saya hanya basuh sajalah pinggan, tak perlu lagi masukkan dalam tong dan kurang sikit plastik untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan tersebut. Ini adalah satu idea mungkin boleh digunakan. Baik, tahniah kepada semua kerana memberikan idea-idea yang menarik dan boleh digunakan pada rakan guru ataupun audiens yang menonton video ini. Baik, seterusnya yang keempat, murid mencari maklumat dalam petikan berdasarkan panduan yang diberi. Seterusnya menyatakan baris dan ayat keberapa dalam petikan. Seterusnya menulis ulasan berdasarkan petikan yang dibaca. Baik, untuk aktiviti ini, sebelum kita buat ulasan, saya telah menganjurkan, saya telah mengadakan satu slot secara langsung aktiviti untuk menulis ulasan, di mana saya menyediakan ada petikan daripada buku teks dan daripada buku teks tu kita akan mencari maklumat dari dalam petikan tersebut yang kita akan jadikan sebagai ulasan. Okey, dan hari itu murid-murid SK Senibong ada 4 orang yang hadir. Terima kasih kerana hadir dan juga ada juga rakan-rakan dari sekolah yang lain dan ada juga rakan guru yang hadir dalam sesi streaming, dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih kerana sudah hadir. Jadinya semoga sesi tersebut dapat dimanfaatkan oleh rakan guru sebab bahan tu daripada buku teks dan boleh digunakan, boleh dijadikan rujukan ataupun nak guna sebagai bahan BDPC, saya izinkan. Jadinya untuk kali ini kita nak lihat hasil mereka dalam Google Form. Baik, kita tengok dulu. Baik, makluman untuk para audiens semua, dalam Wakelet, okey, dalam Wakelet halaman saya, ini adalah tugasan yang keempat, tugasan menulis ulasan tersebut. Okey, tajuk dia satu murid satu pokok, jadinya ini adalah petikan dia. Cikgu-cikgu semua boleh ambil, boleh jadikan sebagai rujukan. Ini adalah Damainya Bumiku, halaman untuk menjawab, boleh digunakan
Dan kalau guna maklumkan kepada saya, nanti saya boleh send kepada cikgu ya. Sebab data ni dekat saya punya Google dekat saya punya ni Google Drive. So jadinya kalau cikgu gunakan bahan ini, maklumkan kat saya. So nanti saya boleh pindahkan bahan ini pada cikgu-cikgu semua untuk aktiviti pentafsiran. Baik, kita lihat responden. Respon ada 5 orang. Okey, tahniah kepada murid-murid ni. Okey, alright. Baik, kita dapat lihat kat sini. Okey, murid-murid yang bagi ni. Alright. Okey, semuanya yang kita dah bincangkan sebenarnya. Okey, tak ada penambahan. Okey, walau bagaimanapun tahniah kepada murid-murid yang telah lengkapkan tugasan ni. Okey, kita sekolah dengan cara menambah supaya kelihatan bersih. Okey, ini saya rasa ini murid. Kita tengok yang Amirullah. Okey, baik kita lihat yang kedua. Okey, ya Usaini. Kalau kita lihat kat sini dia ada buat tambah baik Baik, kat sini terdapat kebaikan aktiviti satu pokok. Okey. Kelihatan bersih. Mungkin ni idea mereka. Yang ni saya yang saya ingat masa isi yang pertama ni, saya hanya beritahu isi tersurat saja. Okey, isi tersurat saja. Isi tersirat saya tak tulis apa-apa. Dan kat sini kita dapat lihat murid ni menambah sendiri, tambah sendiri. Okey, tahniah. Okey, baik, tidak tercemar dan murid boleh menghirup udara yang segar. Idea yang bagus. Lebih cantik dan indah kerana dihiasi pokok-pokok hijau. Okey, tanah di kawasan menjadi subur segar agar pokok yang tenang boleh tumbuh dengan senang dan berbuah lebat. Kita dapat meredupkan kawasan sekolah supaya murid dapat berehat di kawasan yang tenang dan nyaman. Kesimpulannya iaitu dilaksanakan oleh sekolah agar murid dapat belajar tentang alam sekitar. Baik, ini adalah satu ulasan yang bagus. Kalau kita dapat lihat di sini, setiap isi tersurat ada isi tersirat. Okey, beritahu sebabnya. Walau bagaimanapun seperti yang saya nyatakan dalam video tersebut, masa live streaming tersebut, biarlah mereka ini menulis mengikut kefahaman mereka. Sebab kita tahu, kita memang cikgu kita cuba encourage supaya mereka menulis dengan murni. Lepas tu ada perluasan pembedaharan kata. Walau bagaimanapun ada kekangan-kekangan yang menyebabkan ada kekangan yang berlaku di kalangan anak murid kita. Sebab kita kena faham anak murid ni bukan sama macam kita dan dia tidak sama macam anak-anak kita. Dan dia juga terdiri daripada pelbagai latar belakang. Jadinya apabila latar belakang pelbagai tu, saya selalu bagi mereka yang asas. Sebab pada yang asas mereka dapat menguasai. Dan seterusnya kita akan tambah knowledge mereka tu dari semasa ke semasa. Itulah proses pembelajaran. Dan bila mereka menambah, bila kita tambah knowledge tu, kita tambah knowledge tersebut, kita bukan saja daripada kita juga meminta dia juga menyumbangkan idea. Mungkin dia ada idea tersendiri. So, why not? Bagi mereka peluang untuk bercakap, beri peluang kat mereka untuk beritahu apa yang mereka hendak tulis, dan kita sebagai guru, facilitator, kita cuba ubah suai ayat tersebut biar lebih murni. Biar lebih murni. Kita dah ubah kita punya role kita, murid sebagai knowledge hunter dan kita sebagai facilitator. Mereka akan cari maklumat sendiri. Kita tidak, kalau boleh saya sendiri pun saya saya pun tak berapa gemar untuk swap mereka, tetapi biar mereka ini lebih kreatif, mengeluarkan idea, menggunakan kemahaman mereka sendiri. Dan kita lah yang pandu mereka macam mana nak buat ayat sini, cadangkan. Dan mereka yang decide. Jangan, kalau saya tak minta mereka untuk follow yang saya cadangkan. Saya hanya bagi tahu macam ni, fikirkan adakah sesuai. Kalau you rasa sesuai, you tulis. Kalau tak sesuai, you nak tambah, silakan. Itu saja yang saya selalu buat. Baik, itu untuk tugasan yang keempat. Baik, kita nak lihat kepada tugasan yang kelima.
Okey, sebenarnya dah habis. Kita nak pergi pada refleksi. Baik, okey. Yang seterusnya adalah aktiviti refleksi. Aktiviti refleksi ni dilaksanakan, okey, dilaksanakan untuk mereka menyatakan apakah perasaan mereka selepas melaksanakan aktiviti sepanjang minggu tersebut. Okey. Okey, murid-murid akan memberi refleksi PDPC dalam halaman Padlet dan itu untuk murid, dan pada pihak saya akan membuat ulasan hasil kerja mereka, dan ini adalah salah satu evidence yang menunjukkan bahawa murid ni dah laksanakan dan ini adalah refleksinya. Aktiviti ini saya akan muat naik di halaman YouTube supaya ia bukan saja menjadi refleksi personal saya tetapi juga boleh dikongsi kepada rakan guru yang lain-lain untuk mencambah idea, okey, menambah baik, membuat inovasi, ya. Baik, untuk itu kita nak lihat halaman Padlet, ruang yang saya sediakan untuk mereka membuat refleksi. Alright, baik, ini adalah refleksi murid. Kita dapat lihat ini Amirullah. Okey, Amirullah berpendapat lepas dia belajar ni online, gembira sebab dapat belajar bersama-sama guru dan kawan-kawan saya. Saya ribuan terima kasih pada cikgu dan kawan-kawan yang telah mengajar saya. Yang tak tahu buat ulasan dan karangan, sekarang saya sudah pandai sikit untuk buat ulasan dan perenggan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru dan kawan-kawan yang telah mengajar saya. Okey, murid ni sebenarnya Amirullah ni memang dia ada 2-3 kali juga personal dengan saya. Dia terlupa cara nak buat ulasan. Dan alhamdulillah bila kita buat ni sekurang-kurangnya dia ingat balik apa yang dia nak macam mana dia nak menulis semula itu yang penting. Yang penting kita recall semula. Alhamdulillah, tahniah. Seterusnya Syafril, gembira kerana dapat laksana tugasan bersama kawan-kawan. Saya rasa lebih senang belajar online ni. Okey, ini personal, ini adalah refleksi individu, murid sendiri cakap, dia menyatakan online learning lebih mudah, okey, sebab kita sediakan tugasan, kita ada framework kepada mereka dan mereka follow. Itu yang penting sebenarnya, okey. Baik, seterusnya, pada pendapat saya apabila belajar online, saya berasa seronok dan gembira kerana dapat belajar bersama cikgu dan rakan-rakan. Saya tak sabar untuk hadir ke sekolah. Saya 3 bulan tidak dapat datang ke sekolah kerana PKP, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kerana ajar walaupun PKP. Okey, ni murid ni Afiq saya. Okey, dia seronok belajar online ni. Okey, walaupun tak hadir kat sekolah tapi masih belajar macam biasa. Okey, terima kasih, itu tak masalah, memang itu kita punya tanggungjawab, dan cikgu ucapkan tahniah juga pada murid-murid sebab sanggup spend masa untuk aktiviti yang cikgu sediakan. Dan yang terakhir, pada pendapat saya apabila belajar secara online ialah gembira. Saya dapat memahami topik yang saya belajar bersama-sama cikgu dan rakan-rakan yang lain. Apabila sekolah mula buka, saya akan senang untuk belajar dan saya tidak akan topik pembelajaran saya kerana belajar di rumah sewaktu PKP. Okey, ni Afiq, ni yang cikgu tengok. Yang ketiga tadi Iyad. Baik, okey, ini yang penting. Dia dapat, maksudnya masa PKP ni silibus jalan macam biasa. Kalau tuan-tuan semua perasan, saya dah mulakan daripada topik yang ke-13. Okey, sekarang ni dah masuk ke tema pula. Dah masuk tema 8. Maksudnya kat sini kita ada lagi 2 tema, 9, 10, 11. Ada 3 tema lagi. Dan insyaAllah tema-tema ni bila selesai kita dah habis silibus untuk bahasa Melayu lah. Walau bagaimanapun kita pegang pada Unpacked Curriculum. Kita akan olah lagi aktiviti supaya murid ini akan sentiasa belajar. Tidak bermaksud bila kita dah habis silibus, tidak bermaksud bila saya dah habis silibus saya akan tutup buku. Tidak. Saya akan olah lagi sesi pembelajaran berdasarkan daripada buku teks dan kita akan olah aktiviti dia supaya kita boleh menilai yang lain-lain pula. Sebab sekarang ni murid-murid ni yang saya perasan dia boleh buat aktiviti yang mudah-mudah. Maksudnya kat sini kalau saya nak mentaksir mereka yang beberapa aspek boleh dibuatkan secara online. Tetapi ada aspek, contohnya dari aspek penulisan mungkin itu agak sukar untuk saya taksir. Jadinya seperti yang saya beritahu tadi, walaupun saya dah habis tema, saya habis tema, saya akan ulang semula.
Okey, tapi mungkin aktiviti yang lain, aktiviti yang fokus kepada mencari maklumat, okey, ataupun membuat amali ataupun menulis, ya. Sebab bahasa Melayu macam-macam aktiviti yang kita boleh olah. Dan dari situlah baru kita akan mentaksir mereka untuk keseluruhan keperluan dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, tahniah kepada murid-murid yang telah melengkapkan tugasan yang diberi. Nanti kita akan fikirkan inisiatif untuk memberi ganjaran, ya, sebab murid-murid ni yang saya tengok tekun. Walaupun di rumah mereka tekun untuk menyiapkan tugasan-tugasan diberi ini. Baik. Baik, ini adalah senarai nama murid yang melengkapkan tugasan. Baik, kalau kita dapat lihat di sini ada 3 orang murid yang tidak hadir, yang tidak dapat melengkapkan tugasan. Yang pertama Ana, Danish dan Faiz. Yang lain Afiq, Afizi, Iyad, Syafir dan Amirullah. 5 orang ini konsisten melaksanakan tugasan yang diberi dan cikgu ucapkan tahniah kerana melengkapkan tugasan yang disediakan. Baik, secara keseluruhannya murid-murid dapat buat tugasan yang saya sediakan. Walau bagaimanapun masih ada murid yang tak dapat buat. Jadinya kat situ kita dapat lihat, kita dapat lihat ada murid yang ada masalah, kita tak tahu sebab yang saya cakap, seperti yang saya nyatakan tadi, murid-murid kita terdiri daripada pelbagai latar. Bila pelbagai latar, so kita tak boleh harap 100% yang mereka boleh bagi komitmen kat kita. Walau bagaimanapun, kita perlu saya mengucapkan tahniah pada murid yang boleh melaksanakan tugasan tersebut. Jadinya yang boleh laksanakan tugasan tu kita akan ambil dia sebagai PBD, PBD yang tak dapat ditaksir. Sepanjang sesi PKP ni mungkin kita akan buat lagi di dalam bilik darjah, sebab macam mana yang kita beritahu, untuk pengajaran ni dia tidak berhenti. Kita akan teruskan saja. Walaupun tadi silibus dah nak habis, tapi kita pegang pada unpack. So kita akan ambil lagi mana-mana tema untuk kita ulang lagi. Sebab kita pegang pada knowledge ni bukan sekadar atas kertas, knowledge ini bukan sekadar untuk dapatkan grade, tapi knowledge ini untuk digunakan untuk pada masa akan datang. Sebab tu kita gabungkan macam-macam. Kita gabungkan pendekatan pengajaran bahasa dengan teknologi supaya dia dapat 2 dalam 1. Dia belajar bahasa dan pada masa yang sama aplikasi teknologi digunakan supaya dia boleh guna pada masa akan datang. So mereka takkan dia tak rasa macam tak dapat masuk, dia tak dapat bersaing dengan orang lain. Jadinya aktiviti ni saya akan teruskan. Jadinya saya akan sharing. Bila dah naik nanti 15 bulan, mungkin saya bercadang untuk buat live. Masa mengajar tu saya akan buat live untuk recording. Cikgu-cikgu semua boleh tonton secara langsung saya punya halaman YouTube. Macam mana saya mengajar secara langsung menggunakan teknologi, menggunakan Wakelet, menggunakan LMS, sebab saya mengamalkan pembelajaran teradun. Jadinya kat situ nanti mungkin cikgu-cikgu semua boleh dapat idea macam mana saya menggalakkan murid-murid ini belajar menerusi teknologi, bukan menggunakan teknologi. Jadinya kat situ kita dapat lihat macam mana berlakunya perubahan motivasi, sikap dan juga pencapaian hatta kemahiran literasi ICT. Sebab benda-benda ni penting, sebab komponen ni juga adalah komponen yang untuk pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 untuk kenapa kita sediakan benda-benda ni, supaya pada masa akan datang pasaran kerja mereka boleh masuk. Sebab kalau kita cerita pasal research pasal ni memang banyak, jadinya saya tak nak ulas lagi. Cuma saya dapat ini adalah kesimpulan dan juga refleksi saya untuk sesi ini.
Baik, kita sudah sampai ke penghujung sesi refleksi kita. Baik, terima kasih kepada rakan guru, rakan audiens, murid-murid yang menonton sesi refleksi ini. Okey, jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher. Kalau nak menonton video live streaming, lepas tu nak menonton sesi pengajaran saya, lepas tu perkongsian tentang bahasa Melayu, lepas tu ada juga sesi bual bicara dan juga sesi eksplorasi teknologi. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Kabuki Teacher. Dan jika rakan guru semua nak mendapatkan maklumat, shout out tentang aktiviti ataupun hendak berkolaborasi, hendak mengadakan jalinan kolaborasi dengan pihak Pusat Pendidikan dan Inovasi Pendidikan Digital, jangan lupa untuk add di Facebook saya, MNM Sabik, dan nanti saya akan reply kepada cikgu. Baik, jadinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita akhiri sesi kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Baik, terima kasih kepada semua. Ini adalah playlist Cikal BMX6. Saya Kabuki Teacher. Kita bertemu lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.